Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, hayyul qayyum. Allahul la ilaha illallah, hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pada hari Sabtu, yang mana insya-Allah seperti biasa hari ini kita akan belajar kitab fiqh, yang mana hari ini kita akan mengulang kaji balik di dalam pembahasan kitab kita, iaitu kitab Al-Bahjatu Al-Mardiyah karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi tadi Kak Zul tadi dah edarkan nota untuk kitab Risalatul Bahjah Al-Mardiyah. Jadi insya-Allah nanti minta pada admin tolong letakkan nota yang dah siap tu, letakkan di dalam Facebook. Siapa-siapa yang mengikuti
kuliah kita ni online ni dapat boleh ambil manfaat daripada nota tadi. Baik. Jadi syukran. Jadi sesiapa yang ada yang dapat nota tadi ataupun yang dah ada nota, boleh tengoklah nota tu. Kalau siapa guna laptop tu boleh tengok nota kat dalam handset lah. Nota dalam handset. Jadi nota tu kalau ada sedikit salah tu minta maaf lah. Baik. Jadi kita tengok perbahasan kita, ulang kaji balik daripada kitab kita ni pada permasalahan muka surat 5, syair yang kelima. Syair yang keempat. Yang 1, 2, 3, 4, 5, betul. Syair yang kelima. Muka surat 5. Ini sebagai mengulang kaji. InsyaAllah kalau boleh kita habiskan hari ni lah. Esok kita masuk kitab baru. Kitab yang sama juga. Cuma kita pergi ke depan balik. Iaitu kitab Muniatul Musalli. Kitab Muniatul Musalli ni kalau kita istiqamah tiap-tiap minggu ni, InsyaAllah kita boleh khatamkan, InsyaAllah. Kita puasa bulan apa? Bulan 4 lah. Ni masuk bulan 2. Kitab Bahajan ni 15 kali. 8, 16. Hampir 2 bulan. Kalau kita puasa tu hujung bulan 2. Hujung bulan 4 tak silap. Hujung bulan 4. Anda kata kita cuba habiskan dalam bulan puasa. Ambil keberkatan bulan puasa lah, InsyaAllah. Baik, kita sambung InsyaAllah perbahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kemudian menyebut nazim masalah yang ke-8, iaitu masalah yang ketiga daripada masalah yang ada khilaf padanya dengan katanya. Jadi kita nak ulang kaji balik dalam bab 1 Ramadan 9 April. Maksudnya akhir Ramadan, mungkin lebih kurang kalau 27 Ramadan tu, kita tengoklah. Kalau boleh kata kitab ni lah. Kalau tak ada, kalau mudah semua faham, rasa 3 bulan habis kitab ni. Apa tu Mas Muhammad? April, Februari, March, April. Lepas tu Mei. Dalam 12 Mei ataupun 11 Mei kita raya kan. Kita tengok tu mungkin dalam minggu tu habis kot. Dalam 3 bulan lebih jugalah. 3 bulan lebih. InsyaAllah lah tu cuba ambil berkatan bulan Ramadan. Berkat kitab ni Muniatul Musalli ni, kitab dia berkat. Daripada awal Muniatul Musalli ni tak payah cari kitab lain pun tak apa. Kalau orang tanya, kitab apa kesempurnaan solat? Muniatul Musalli. Cukup.
kita orang dulu, nak kata cerita kita orang dulu ulama dulu kita solat, bab solat ni. Dia tak ada tulis kitab kesempurnaan solat, tak ada. Apa-apa yang ada dalam kitab fiqh, dalam kitab jawi orang dulu, itu dia panggil sempurna dah bab solat. Lebih-lebih lagi, Muniatul Musalli ni menekankan bab solat saja. Cukup dah. Sebab tu orang dulu orang Tok Lebay dulu, ustaz-ustaz dulu zaman dulu lah, tahun 70-an, 80-an. Tok Lebay kampung memadai dengan kitab Muniatul Musalli, kitab fiqh. Kalau bab semayang tu orang tanya tu bab Muniatul Musalli, lepas tu bab apa? Bab Muafiq Masbuk tu kitab Bahjanatul Mahdiyah, cukup. Dia tak ngaji kitab lain dah. Bukan tak mau ngaji, memadai dah, lepas fardu ain tu. Kitab Muniatul Musalli ni melepaskan fardu ain kita, cukup dah. Kalau kita faham betul-betul dan kita halusi, detailkan betul-betul dalam kitab, macam kita belajar sekarang. Tapi kalau kita baca cepat, tak habis. Kita tak dapat merasai nikmat detail tu. Sebab tu dia kena mengaji. Nanti akan datang esok kalau kita mula kitab Muniatul Musalli. Kalau sesor dobit tu, dobit lah. Maksudnya ada tempat-tempat tu, sesor dobit tu, maksudnya itulah daripada dobitan daripada guru lah. Kita ambil ni sanad. Walaupun saya tak beritahu ustaz tak ijazah pun pada kami ustaz, suruh mengajar ke, walaupun saya tak beritahu, tapi mengajar tu, kata guru kalau di pondok, mengajar tu sanad dah. Kita mengajar tu dah berhubung sanad dah sampai pada anak murid. Kitab Musalli ni wajib kena khatam. Orang dulu, kampung dulu, orang dulu, zaman dulu, tahun 70-an, 80-an, bila sebut Muniatul Musalli ni, biasa dengar dah. Wajib kena khatam. Zaman sekarang, dah lain dah kita. Sebut Muniatul Musalli, kitab apa Muniatul Musalli? Siapa dia pengarang kitab pun tak kenal. Boleh tentu orang syllabus Muniatul Musalli ni, kita belum tentu lagi kita zaman sekarang ni dah khatam ramai, tak boleh tentu lagi. Ramai yang tak khatam lagi kitab ni. Saya suka kalau kitab ni diberi pendedahan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah. Sebenarnya saya suka gitu. Kalau kitab ni dia khatam, kalau zaman wallah alam era kita, wallah alam era zaman sekarang ni ataupun akan datang, boleh jadi kalau kitab ni menjadi silver ni, elok lah sebenarnya. Elok untuk pelajar-pelajar tu memahami dalam bab sembahyang. Cukup dah. Kitab Muniatul Musalli, tak kena ngaji kitab Arab pun tak apa. Tengok Muafiq Masbuk kita belajar, berapa banyak khilaf dalam tu. Berbanyak kita dapat masalah-masalah dalam tu. Berkembang masalah kita. Okey, baik. Ini kita baca secara sardan. Maksud secara cepat. Maksud cepat tu kita tak ada, kita hurai sikit-sikit lah sebab kita dah ulang kaji bawah ni. Baik, tengok. Kemudian menyebut nazim masalah yang ke-28, yang ke-8, iaitu masalah yang ketiga daripada masalah yang ada khilaf. Ini masalah yang ada khilaf. Yang dulu masalah yang ada khilaf, masalah man nama fi tasyahudin aw ikhtala alaihi takbirul imami madhabat. Tu. Itu kita dah bahas dah. Kemudian yang masalah wadif muwafiqan li sunnati adal wa mali saktati tizaru hasal. Tu pun ada masalah khilaf. Dah dua dah, ini masalah yang ketiga. Ini masalah yang ketiga. Baik. Kata dia, kadzalladzi yukammilu tasyahuda ba'da imami qama minhu qasidah. Ni. Demikianlah orang yang ingin menyempurnakan tasyahud awal selepas imam bangun kepada qiyamnya. Ini lagu mana? Tengok, kita baca. Kata dia, adalah surah masalah ini. Okey, baik. Ni nak cerita pasal apa? Nak cerita pada masalah dia nak menyempurnakan tasyahud awal. Ke dah baca dah bawah ni? Ada dua masalah sini. Ke kita dah baca dah? Minggu lepas? Ke dah baca dah minggu lepas? Dah baca dah? Minggu lepas punya.
kita baca secara ulang kaji minggu lepas. Dah sampai sini ke? Siapa minta tolong semua komen? Kak Ati ke? Belum Okey, baik. Kata syarahnya. Adalah surah masalah ini, gambaran masalah ini bahawasanya. Masbuk Ustaz, ya betul. Tapi dia dah nak habis dah masbuk tu. Adalah surah masalah ini bahawasanya ia duduk serta imamnya membaca tasyahud awal. Ni cerita hari ni. Maka tak terkala berdiri imamnya daripada tempat tasyahud awal, maka berhenti makmum daripadanya. Apa maksud berhenti? Dia tak berdiri. Bila imam dah berdiri, makmum tak berdiri. Sebab apa? Serta imamnya membaca tasyahud awal. Maka tak terkala berdiri imamnya daripada, maka berhenti makmum daripadanya, supaya ia hendak sempurnakan tasyahud awalnya. Ya, terima kasih banyak Kak Ati. Jadi, nak cerita kata di sini, masalahnya, dia nak sempurnakan tasyahud awal, imam dah berdiri. Tengok. Ini ada khilaf. Ada khilaf. Terima kasih Puan Fuziah. Maka kata Syekh Ramli, tengok. Supaya ia hendak sempurnakan tasyahud awalnya, maka tak terkala berdiri betul, didapat akan imamnya rokok atau hampir rokok. Jadi imam nak rokok, ataupun imam dah rokok dah, dia baru nak berdiri. Jadi dia duk habiskan tasyahud awal dia tadi, imam dah berdiri. Imam dah berdiri dah. Kemudian dia dah bangun tu, makmum dah berdiri tegak, imam tu baru nak masuk rokok, ataupun imam dah rokok dah. Dua masalah. Jawapan dia ni ada dua. Tengok. Kata Syekh Ramli, ia dihubungkan orang muafiq jua. Ini seperti orang, hukumnya seperti orang yang muafiq. Tengok nota Diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu, iaitu 3 rukun yang panjang. Dimaafkan. Dan kata Syekh Ibn Hajar, ni lain. Tetapi ia, makmum yang tersebut, seperti orang yang ketinggalan dengan tiada uzur. Dengan tiada diuzur. Seperti orang yang ketinggalan daripada imam dengan tiada uzur. Tak ada keuzuran. Habis itu lagu mana? Ni. Maka tiada diuzurkannya melainkan ia orang yang muafiq. Selamat datang Kak Ita, lama tak nampak. Tak apa, Kak Ita dia selalu ikut rakaman. Hari ni bola nampak live. Alhamdulillah. Tua orang yang buat kita punya Facebook banyak pahala. Kak Ita tolong buat. Terima kasih banyak, jazakillah. Boleh buat kita punya laman Facebook kita. Kalau tak buat ni saya tak boleh ngajar sampai sekarang. Baik, nota tengok rujuk pada muka surat 3. Okey. Terima kasih banyak Kak Ita. Tolong buat jasa Kak Ita tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pahala, mengalir pahala kepada Kak Ita, insya-Allah. Itu sebahagian pada amal jariah kita. Amal jariah. Baik. Kata dia, maka tiada diuzurkan dia, makmum yang tersebut, melainkan ia orang yang muafiq. Maka tiada diuzurkan dia, makmum yang tersebut tu, melainkan kelakuan bagi orang yang muafiq. Apa dia? Ia orang yang muafiq meninggalkan membaca, ia makmum tadi, meninggalkan membaca dengan sengaja. Maka tiada diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Itu tak diuzurkan. Tengok. Jadi masalah apa ni? Ni jangan terlupa masalah. Dalam nota ada rujuk nota muka surat 3. Jadi kalau mengikut Imam Ibn Hajar, kalau mengikut Imam Ibn Hajar, dia kata orang yang seperti orang muafiq. Kalau mengikut Imam Ibn Hajar pula dah, Imam Ramli,
Kalau mengikut pendapat Imam Ramli, dihubungkan seperti hukum orang yang muafiq. Kalau Ibn Hajar tu, dia tafsirkan lagi. Dia kata, tiada diuzurkan melainkan ia orang yang muafiq. Tak apalah. Ia meninggalkan membaca dengan sengaja. Seperti dia tu meninggalkan orang yang membaca Fatihah dengan sengaja. Maka tiada diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Lepas tu dia tafsirkan. Maka jika dapat tamamkan Fatihahnya. Kalau dia dapat tamamkan Fatihah dan rukuk ia dahulu daripada imam turun kepada sujud, dapat rakaatnya. Dia seperti orang yang ini kena ingat. Orang ini seperti orang yang sengaja meninggalkan bacaan Fatihah yang gerak-geri lambat. Tu yang dulu. Hukum dia sama gitu. Tapi tengok. Dan jika rokok ia dahulu daripada imam. Dia rokok, dia sempat rokok dahulu daripada imam turun kepada sujud. Contoh, imam dah i'tidal. Dia baru habis baca Fatihah, lepas tu dia rokok. Dia sempat rokok sebelum imam turun pada sujud. Dia kata, nescaya mendapat rakaatnya. Tu dapat rakaat. Tapi kalau tak sempat, nak lagu mana? Ni. Dan jika tiada dapat ia tamamkan Fatihahnya. Tak sempat nak habiskan Fatihah dia tu sebelum daripada turun imam kepada sujud. Ini kena ingat ni. Ni dia kata, hendaklah ia makmum tadi tu oleh niat mufaraqah. Hendaklah wajib di atasnya, di atas makmum tadi, wajib niat mufaraqah. Kemudian ia lakukan aturan sembahyang dirinya. Maka jika ia menyalahi akan dia, maksudnya apa maksud menyalahi? Maksudnya dia menyalahi hukum yang tersebut tadi. Yang ni hukum yang tersebut iaitu tak niat mufaraqah. Kalau dia tak niat mufaraqah, dia teruskan juga baca Fatihah. Maka batal sembahyangnya. Nescaya batal sembahyangnya. Jadi kena ingat. Masalah orang yang nak menyempurnakan bacaan tasyahud. Ada 2 pandangan. Ni kena ingat. Pandangan pertama tadi. Imam Ramli kalau orang tu duk baca tasyahud awal. Kemudian imam dah beri tegak. Kemudian imam nak rokok dah. Ataupun imam dah rokok. Makmum tu baru berdiri. Di situ ada 2 pendapat. Pendapat pertama, makmum tadi tu boleh mengikut pendapat Imam Ramli. Dia boleh mengikut pendapat Imam Ramli. Apa dia? Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Wajib dia baca Fatihah. Tu mudah. Tapi jarang orang buat, orang kita. Pendapat yang kedua, ni. Pendapat kedua tu diuzurkan, tiada diuzurkan. Dia kena baca Fatihah, tapi kena baca Fatihah tu sebelum daripada, kena habiskan baca Fatihah sebelum daripada imam turun ke sujud. Contoh dia dah bangun, dia kena habis baca Fatihah. Tapi baca Fatihah tu ada syarat sebelum daripada imam turun sujud. Kalau imam dah turun sujud, dia tak habis lagi, di situ dia wajib kena niat mufaraqah. Tapi kalau dia tak niat mufaraqah, maka batal sembahyangnya. Tu dia habis. Habis tu masalah. Kemudian, ni nazil, ni lain pula dah. Kemudian, tu masalah tu habis dah. Tak perlu saya terang banyak. Dalam nota tu dah ada. Kemudian mengisyaratkan oleh Nazim rahimahullah ta'ala bagi khilaf masail yang ketiga yang kemudian dengan katanya. Wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bighafili. Wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bighafili. Engkau tahu akan khilaf pada masalah terakhir itu berlaku sungguh. Jangan lupa. Baik, tengok. Dan menyebut oleh syarihnya.
Syarih bagi Nazim. Kena ingat kitab kita ni, matan syair dibuat oleh Syekh Azizi. Syarahnya dibuat oleh Syekh Muhammad Saleh. Dan menterjemahkan matan dan syarah itu, iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ada 3. Ada 3. Baik. Kemudian, dan menyebut syarihnya, dan sungguhnya telah engkau ketahui barang yang terdapat padanya. Pada ini bait, maka jangan engkau lupa. Dan dihubungkan, dipersamakan hukum akan aturan 2 masalah yang pertama daripada masalah yang 3 itu. Baik, mana? Masalah yang ketiga yang berlaku padanya, pada masalah yang ketiga itu khilaf. Apa dia? Orang yang lupa keadaannya ia mengikut imam. Dia lupa, aku ikut imam ke apa? Orang yang lupa keadaannya ia mengikut imam. Padahal ia di dalam sujud umpamanya. Dia terlupa. Dia terlupa kata dia tu duk ikut imam. Padahal dia duduk dalam sujud dengan imam sekali. Kemudian maka teringat ia akan dirinya makmum. Maka tiada ia berdiri daripada sujud, melainkan adalah imamnya telah rokok atau hampir hendak rokok. Ni masalah ni. Jadi dia duduk sujud dengan imam. Kemudian dia terlupa kata dia tu semayang dengan imam. Lepas tu, bila imam dah berdiri dah, lepas imam nak takbir tu, baru dia teringat, Allah, aku ikut imam ni. Ni terlupa, masalah terlupa. Kemudian dia baru nak berdiri, imam tu baru nak rokok ataupun sudah rokok. Hukum ni lagu mana? Tengok. Berkata Allamah Syekh Ramli, ia seperti orang yang muafiq jua. Hukum sama seperti orang muafiq. Dan kata Allamah Syekh Ibn Hajar, ia adalah seperti orang yang masbuk. Itu seperti orang yang masbuk. Jadi khilaf 2 ni. Kalau lah dia terlupa tadi, dia dah bangun, kalau imam tu rokok, dia terus ikut imam pun tak apa. Sebab apa? Sebab dikatakan dia tu orang yang masbuk kalau mengikut pendapat Imam Ibn Hajar. Tapi kalau ikut Imam Ramli, dikatakan orang itu bila dia berdiri, kalau dia mengikut pendapat Imam Ramli, dia kena habiskan bacaan Fatihah walaupun ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Habis itu. Itulah hukum orang yang muafiq. Inilah sekaliannya hukum orang yang muafiq. Habis. Bab muafiq dah habis. Tu ulang kaji Nota pun dah siap dah. Nota tu kalau boleh tolong print Tiap-tiap orang tu tolong print. Lepas tu dia ada 6 line je tu. Bila tolong print, bila dah print tu, letakkan, tampalkan dekat dalam bilik kita. Nak bagi ingat cerita dia. Kalau kita letak dalam, kalau kita tulis, kalau kita print saja, kemudian kita letak, simpan dekat gerak kita tu, sampai berkabuk lah. Kita tak baca. Kalau rajin jenis rajin tak apa. Takut tak buka langsung. Tak buka langsung. Ustaz, saya sempat, saya sibuk Ustaz. Tak apalah. Kalau sibuk, ambil nota tu, tampal dekat bilik kita. 6 line saja, tak banyak. Kalau tak mau tampal kat bilik, tampal kat depan. Buat frame ke apa ke, mana tahu. Ilmu ni besar. Orang kita ambil gambar frame semua boleh. Dapat ijazah ni semua boleh frame. Ilmu ni kita frame lagi bagus. Bukan manfaat pada kita, manfaat pada orang datang rumah kita boleh tengok. Oh, besar cantik ni apa. Bukan cantik saja, boleh baca. Oh, ini dalam kitab Bahjatul Mardiah Ibn Syekh Daud ni, aku tak pernah mengaji ni. Oh, nota ringkas dia baca tu faham. Oh, faham. Anak beranak kita datang boleh tengok lagi, boleh faham. Sebab nota tu faham. Kalau nak mengaji kita tak sempat dah.
Nampak manfaat kita. Ustaz nak buat frame. Buat frame pun tak apa. Tak ada masalah. Kita membesarkan ilmu. Tak ada masalah. Tak ada berdosa apa pun. Tulis buat frame font besar. Buat font besar tampal dekat ruang tamu kita. Buat cantik-cantik. Buat frame kecil-kecil ke, ikutlah terpulang. Kalau orang kata nampak darat orang ni, nampak pelik orang ni. Ilmu. Daripada kita buat tanpa letak frame dengan benda-benda benda-benda binatang lah apa kadang-kadang tu, bebek kita tampal ni lagi baik. Bukan kata benda tak baik, tak. Tapi nak cerita kata benda ni lagi baik, kita boleh tampal tu, kita boleh tengok sendiri. Boleh tengok sendiri. Ini bagi siapa ni? Ini bagi siapa yang tak sempat nak buka buku dia. Saya syorkan macam tu lah. Macam saya tak buat bukan apa, sebab saya duk mulazamah dengan kitab, tak apa. Kita saya tengok. Memang kita, tapi kalau bagi orang yang ustaz saya tak sempat nak tengok kitab, ustaz lepas belajar tu memang tak sempat tengok dah. Kalau gitu, ambil nota tu, buat frame cantik, lekat. Sekurang-kurangnya, dapat manfaat bukan pada kita saja, pada orang lain. Mendapat faedah. Faedah isalul khairi ilal ghairi. Menyampaikan kebajikan pada orang lain. Itu bagi faedah. Habis itu, siapa-siapa nak buat, tak apa. Tafadhal, dipersilakan boleh buat. Dah print nota tu kita lekatkan. Lepas ni bila dah siap menata musolli pula, lagi cantik. Cukup bab semayang kita dah. InsyaAllah lepas ni musolli ni banyak sikit, dia ada bacaan-bacaan dia. Lepas ni kalau kita buat nota untuk musolli ni, Allah Akbar, itu yang paling terbaik sekali. Musolli, Bahjah, 2 kitab ni insyaAllah. Bab semayang kita tu insyaAllah lah. InsyaAllah. Sebab dia dalam musolli ni ada semua. InsyaAllah boleh nanti pelawat datang rumah senyum tengoknya, inilah pengajian di Muslim PKP. Ya betul aja kira. Allah, betul. Alhamdulillah. PKP kita dapat ilmu, dapat pahala lagi. Daripada kita duduk luar, kita duduk bahas, tak ada mengaji apa pun, duduk tiap-tiap hari duduk maki, Covid ni apabila nak habis, tak sudah. Tak sudah. Habis kat Covid ni kita duduk fikir kan. Lebih baik kita duduk cerita cara kitab kita lagi baik. Kita duduk marah Covid, biar bila habis Covid ni. Contoh. Tak apa, kita teruskan pengajian kita macam biasa. Kita buatlah. Masa ni lah. Orang panggil apa? Platform kita. Nak dapat, nak menambah ilmu lebih lagi. Bila dah habis PKP esok, boleh jadi ini sejarah dalam hidup kita, kita belajar waktu PKP ni. Aku khatam waktu PKP, Muhammad Musolli, Bahatul Mardiah, bersembang ni, contoh. Nikmat besar. Belum tentu orang dapat pada orang lain lagi, belum tentu. Saya pun alhamdulillah dapat mengajar kitab ni. Belum tentu saya boleh mengajar kitab ni habis dekat masjid. Belum tentu lagi. Sebab masjid boleh jadi 11 kali. Tapi alhamdulillah saya dapat, amal ilmu saya tu dapat mengajar tiap-tiap minggu. Allah Akbar. Sebab tu saya seronok. Seronok dengan mengajar tiap-tiap minggu gitu. Saya rasa alhamdulillah berkat kita dapat khatam kitab Bahatul Mardiah tu. Saya tak nak khatam lagi kitab Bahatul Mardiah dekat masjid. Duk baca dah kat masjid tapi tak habis lagi. Tapi alhamdulillah kita buat macam ni dapat majalah kita besar. Alhamdulillah habis itu. Jadi kalau siapa nak kita dapat nota tu terus print lah, terus print. Bagi siapa yang sibuk tu dan sebagainya tak ada masalah. Nak buat tampal ke, nak buat frame ke, apa ke sebagainya, buat tak ada masalah. Itu yang kita besarkan. Amal jariah kita tu untuk anak beranak kita. Untuk orang datang rumah kita. Tak ada masalah. So kurang bila orang datang tu tengok, oh frame ni cantik ni, ada tulisan. Oh tulisan Rumi besar pula tu. Oh kitab ni tak pernah orang buat pun dalam tak pernah orang buat tapi kita buat. Alhamdulillah. Orang pun dapat ilmu. So kurang orang datang dia duduk saja dia boleh tengok. Saat saya nak buat air saat dia tak ada nak borak dengan siapa, dia tengok frame. Oh, pasal ilmu tak pernah dengar ni. Tengok. Habis itu. Jadi kita tengah Covid kuat ke apa ke, insya-Allah lah kita tumpulah insya-Allah ni. Mana ada kesempatan belajar tu belajar. Baik.
Itu sebagai nasihat untuk diri saya, nasihat pada tuan-tuan perempuan semualah. Baik. Untuk mengingatkan diri kita sendiri. Baik, kemudian kita tengok masuk hukum orang yang masbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Itu bagus. Ajar Zaini orang bagus. Gila fotokopi banyak-banyak bagi tetamu. Betul. Itu satu inisiatif yang bagus. Saya setuju tu. Kebiasaan kita buat brosur ni, kita bagi orang ni, kita promote kan. Ini boleh kita promote apa? Promote jariah ni, amal jariah kita ni. Ini saya cukup setuju. Alhamdulillah. Idea yang bagus. Ajar Zaini orang buat tu bagus. Sebab apa? Selalu kalau kita buat, jarang orang nak buat gitu. Jadi, ni lagi bagus. Kalau kita tak buat frame pun, kita buat fotokopi banyak. Kalau ada saudara mara banyak yang kita tahu, diorang tak sempat nak belajar. Kita tak kata kat diorang juga. Kita tahu diorang kerja, tak apa. Kita buat fotokopi, okey. Kalau dia kata tahu, aku buat semayang ni kurang sikit lah, tak tahu ni. Ni ambil fotokopi. Ya, tanpa surau boleh. Boleh Haji Yaakob, tak ada masalah. Lagi bagus. Esok-esok bila dah surau masjid buka, Haji boleh ambil, okey ni nota yang saya belajar ni, dah disiap dah. Ditasih dah ustaz dah simak dah. Bagi pada ejikin masjid atau surau, dia boleh tampal dekat tempat dinding tu, lagilah amal jariah banyak lagi. Alhamdulillah boleh. Saudara mara datang, kita beri nota, bagus. Tak ada masalah, bagus. Itu satu amal jariah besar tu. Pahala besar. Pahala kita tu dia bercabang. Allah Akbar. Itu pahala besar tu. Ustaz dah share dalam grup dua dan pondok. Alhamdulillah. Alhamdulillah orang siapa nak belajar tu boleh alhamdulillah. Boleh. Yang kata boleh tengok nota tu. Tak ada masalah. Tu amal jariah kita tu. Terima kasih banyak pada Kak Zu tolong buat nota tu. Itu satu ganjaran ya. Mudah-mudahan Allah Taala beri ganjaran besar pada Kak Zu. Alhamdulillah. Buat dalam bentuk nota PDF dan forward pada semua grup WhatsApp dan kawan lagi cepat tersebar ilmu. Ya betul. Boleh juga kat rumah, tak ada masalah. Kalau tak ada kita, kawan keluarga kita, dia gini inisiatif tu masing-masing. Gini. Kalau dalam ada jenis orang, dia tak suka baca WhatsApp. Dia tengok nota banyak, dia tak suka. Tak apa, kita hantar juga. Ada setengah orang, dia datang rumah kita, dia suka jenis baca yang jenis bukan alam maya je, dia jenis reality. Tengok dapat nota. Boleh juga kita bagi. Ada setengah orang dia suka baca kat dalam info-info kat masjid surau. Dia tengok. Jadi, inisiatif kita. Kita nak buat macam ni pun boleh. Kita nak buat untuk fotokopi boleh. Nak buat frame boleh. Nak letak kat surau boleh. Nak sebarkan boleh. Tak ada masalah. Itu ilmu. InsyaAllah lah. Saya duk niat kalau habis musalli ni. Kalau Kak Zu buat tu, alhamdulillah lah. Sebab tak ada lagi orang buat nota tu daripada kitab. Tak ada lagi. Amin insyaAllah. Baik. Kita sambung lagi hukum orang yang masbuk. Allah Akbar. Maka sekarang hendak masuk pada bicara hukum orang masbuk pula. Baik. Maka adalah orang masbuk ini lawan bagi hukum orang yang muafiq. Apa dia orang yang muafiq? Apa dia orang yang masbuk? Iaitu orang yang tiada dapat serta imam di dalam qiyam imamnya. Masa yang dapat padanya membaca Fatihah yang pertengahan. Tiada nisbah bacaan dirinya dan tiada pula bacaan imamnya. Baik. Dia lawan bagi 5 minit kemudian tanpa ini senang rujuk selain dari bubuhan dan frame. Ya betul. 5 minit. 5 minit. Baru saya ingat. 5 minit 5 minit tanpa. Tu cantik. Bagus. Buat 5 minit pun tak apa. Jadi, takrif bagi orang yang masbuk, dia iaitu makmum yang tak ada sempat, makmum yang tak sempat, yang tak dapat serta imamnya pada ketika imam berdiri tu, masa yang dapat dia membaca Fatihah. Maksudnya tak sempat nak baca Fatihah tu dalam kadar masa imam berdiri mula-mula tu dalam lebih kurang 25 saat ataupun 27 saat. Dia tak sempat. Tak sempat. Habis itu. Tapi membaca Fatihah tu secara pertengahan.
tidak dinisbahkan pada diri dia dan juga tidak dinisbahkan pada diri imam. Kalau imam baca tu lambat sangat, lebih dah 20 saat. Kalau baca diri kita ni jenis laju, tak juga. Ambil pada uruf, adat pada orang ramai. Tu dia. Habis. Sama ada pada rakaat yang pertama imam atau yang lain ini, atau rakaat yang lain. Kerana dapat ditasawurkan, dapat dirupakan akan orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. Boleh jadi orang yang masbuk itu boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Tu dia maksudnya. Tak kira rakaat pertama ke ataupun selain rakaat pertama, boleh berlaku pada orang yang masbuk tadi, boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat, boleh berlaku. Baik. Contohnya macam mana? Seperti sebab sesak atau sebab lambat gerak diamnya. Sesak ni, contoh ni, nak sujud tak boleh. Dia nak sujud tak? Nak rokok tak boleh. Dalam keadaan sesak, main sesak. Atau sebab lambat gerak diamnya. Maka setengahnya orang yang muafiq yang telah terdahulu, apa yang telah terdahulu? Iaitu orang yang ketinggalan 3 rukun yang panjang tu. Apabila lalu ia sebab mengerjakan atas aturan semayangnya, maka tiada bangun ia kepada qiyamnya, melainkan adalah imamnya itu telah rokok atau hampir ia pada rokok. Maka diberi hukum orang yang masbuk jua. Ni tengok. Contoh. Makmum yang muafiq dulu Jadi asal dia muafiq. Tiba-tiba bila dia bangun lambat, rakaat kedua, bila bangun lambat Allahu Akbar, makmum imam tadi tu nak rokok ataupun hampir-hampir rokok. Dia kata orang itu dipersamakan, diberi hukum orang yang masbuk juga. Diberi hukum orang yang masbuk juga. Sebab apa? Sebab dia bila dah bangun tu, dia tak sempat nak membaca kadar masa 25 saat ataupun 27 saat. 25 saat tu maksudnya itu fatwa daripada ayah diskam. Saya bukan kata saja-saja. Itu daripada guru, dobitan dari guru. Ayah diskam ni iaitu bapa mertua kepada Babel Iskam. Ayah diskam, bapa mertua kepada Babel Iskam. Babel Iskam ni Babel Al-Ghazali tu lah, Babel Ghazali tu yang selalu datang Malaysia tu. Dia fatwa kata 25 saat. Tempat kita ambil tu ada tempat sandaran. Dan juga bapa Ispanjang tu, guru dia tu ayah diskam. Kalau pangkat Baba Isis Panjang ni, Baba Ismail Panjang dengan ayah dia tu, pangkat dia seperti cucu saudara. Cucu saudara. Dia panggil pangkat cucu lah. Pangkat cucu. Cucu sabit dia panggil. Sebab cucu ayah diskam kahwin dengan Baba Ismail Panjang. Bukan cucu saudara dah, cucu lah. Dia panggil cucu sabit. Adapun Baba Iskam, dia kahwin dengan anak ayah diskam. Sebab tu panggil menantu. Dia panggil menantu. Ni orang tanya sekarang, ayah diskam tu siapa Ustaz? Nama dia Syekh Wan Abdul Qadir Sekam. Dia ni orang yang hebat dalam ilmu tauhid. Fiqh pun hebat juga. Cumanya orang lama dulu ni semua ilmu boleh. Tapi dia lebih pada mana? Maknanya dia suka pada ilmu apa? Macam tu. Ulama dulu dia belajar, dia boleh ilmu tasawuf boleh, ilmu fiqh boleh, ilmu tauhid boleh, ilmu alat boleh, ilmu mustalah hadis, tafsir semua boleh. Tapi dia lebih minat pada apa? Kalau tengok di pondok tu banyak mengajar tauhid 2-3 kali. Contoh tauhid sehari 3 kali, fiqh tu 2 kali. Macam kata dia minat tauhid lah tu. Macam contoh pondok saya. Pondok Benar-Benar. Fiqh semua ada, tauhid semua ada. Tapi bila tengok nahu tu, sehari ada 3 kali. Ni Cak kata
mualaf ni, nahu ni sedap ni. Gitu nampak. Tiap-tiap orang tu ada minat dia. Macam kita lah. Makan ni, bab makan ni makan semua. Nasi. Lauk telur makan tak makan. Makan nasi, makan. Lauk telur. Telur tu makan. Sayur makan. Tapi dia ada favourite dia. Apa dia? Aku ni kalau ada masak apa? Sambal udang ni sedap juga. Contoh. Sambal ikan makan juga. Tapi lebih pada sambal udang. Bila aku masak tu, aku akan masak sambal udang. Tu minat dia situ. Bukan kata dia tak makan, bukan dia tak minat, bukan dia tak makan, sambal ikan makan. Kalau orang suruh buat sambal ikan, dia pandai buat. Kalau orang suruh dia buat lemak cili api, boleh buat, dia pandai buat. Lemak cili api rembau, pandai buat. Lemak cili api kola pilah, dia pandai buat. Tapi dia lebih apa? Dia lebih pada kola pilah. Tak letak bawang, contoh. Kalau seminggu tu 3-4 kali. Contoh. Begitu juga bab belajar, gitu juga. Tok Guru ni kata, kalau orang dulu, Tok Guru dulu, semua ilmu boleh. Fiqh boleh, tasawuf boleh, tauhid boleh, nahu, sorab, mantik, balaghah, semua boleh. Tapi dia ada kelebihan masing-masing. Lebihan tu maksudnya, dia minat pada apa? Minat pada apa? Habis. Kemudian, jadi masalah orang tadi tu dikatakan orang tu orang masbuk. Sebab apa? Sebab pada rakaat kedua, contoh dia dah bangun. Bila dah bangun tu, tengok-tengok imam nak rongkok dah. Maka dikatakan dia tu hukumnya seperti orang yang masbuk. Walaupun pada asal dia orang muafiq, tapi dia jadi orang masbuk. Sebab apa? Sebab dia tak sempat nak membaca kadar masa berdiri dia tu dalam 27 saat. Dia nak kita berdiri dengan imam tu lebih kadar masa 27 saat. Tapi tiba kita bangun tu dah tak sempat. Ustaz pandai bab masak juga. Saya selalu kiaskan bab masak sebab minat masak jugalah. Minat masak juga. Minat. Dia masak ni kena minat. Macam belajar lah. Semua ilmu saya minat. Saya semua ilmu saya belajar. Semua ilmu saya belajar. PK, tauhid, tasawuf tu memang kita belajar semua. Kita ikam belajar. Tasawuf belajar, semua belajar. Tapi minat tu kena ada lah. Ada minat lebih apa. Bukan tasawuf tak minat langsung. Tak, minat. Kalau orang tanya soalan boleh. Kena belajar semua. Apa yang ke depan kita mengajar. Contoh. Macam tu lah. Bab masak gitu juga. Dia ni seminggu ni kalau 2 kali mesti dia belajar masak sambal udang ni. Sambal udang letak petai. Contoh. Masakan lain dia masak juga. Pandai masak juga. Yang lain pun. Tapi dia lebih masak apa? Macam tu juga. Bab fiqh pandai juga. Bab tauhid pandai juga. Bab tasawuf pandai juga. Bab alat pandai juga. Tapi dia lebih pada apa dia minat. Tu kena tahu. Tu kena tahu. Saya dulu kalau di pondok, kalau pelajar-pelajar pondok belajar dengan saya mengajar ilmu alat je. Nahu, sorab, mantik, balaghah. 4 tu saya mengajar. Tak pernah mengajar fiqh, tak pernah mengajar tauhid. Belajar tauhid. Sampai kat KL, balik kampung, maksudnya balik kampung lah ni balik kat tempat kita sendiri. Rendah hati. Balik kat tempat kita, saya mengajar tauhid. Ngajar tauhid, orang minta tauhid, kita pun ngajar tauhid. Pun banyak ngajar tauhid. Lama-lama sikit minta fiqh, lama-lama sikit minta tasawuf. Macam itulah. Lepas tu orang pondok kata, kenapa ustaz? Ustaz mengajar tauhid. Kata, ustaz minat tauhid lah ni. Saya cakap lah, dah terbalik dah. Balik kampung, kena ngajar pondok ain tu lebih bertauhid pula. Bukan tak pandai ilmu alat tak. Saya mengajar ilmu alat. Saya lagi suka ilmu alat. Tapi nak masak tiap hari tak boleh lah. Ibarat dia. Sebab tempat tu tak ada orang nak makan. Ibarat dia, saya nak ngajar ilmu alat kat KL ni, tak boleh lah nak ngajar sangat. Tak ada orang nak makan sangat. Orang tak boleh nak makan. Tu dia. Ibaratnya kalau saya masak kat sini, takut tak ada orang nak boleh makan. Kalau orang nak makan pun, dia cicah-cicah sikit je rasa. Cicah-cicah, tak maulah ustaz. Pedas sangat. Dah. Bundur. Ibarat dia gitu. Ibarat dia gitu. Baik, habis.
Habis masalah tu. Kemudian, tengok lagi. Dan setengah daripadanya daripada makmum yang masbuk pula, diberi hukum masbuk pula barang yang jatuh daripada kebanyakan daripada a'immah. Banyak yang berlaku, masalah yang jatuh, yang berlaku daripada kebanyakan daripada imam-imam. Apa dia? Baik. Bahawasanya mereka itu bersegera. Mereka itu membaca akan Fatihahnya. Ni masalah berlaku. Imam-imam nak baca cepat. Kat ini rasa sikit lepas tu pergi dah, tak mau dah. Dengar ilmu nahwu sikit, tak mau lah, pergi lah. Ibarat gitulah. Baik. Dia kata, kebanyakan imam-imam, bahawasanya mereka itu bersegera, mereka itu membaca akan Fatihahnya. Maka tiada dapat makmum. Kemudian daripada berdiri qiyamnya seperti sujud. Tak sempat tu, tak dapat tu, akan membaca Fatihah dengan sempurnakannya. Ni masalah. Ni kita dah bahas dah. Maka sudah rokok imamnya. Maka wajib atas makmum itu, ia rokok sertanya, kerana ia seperti orang yang masbuk. Ni tengok. Ni bagi makmum yang baca cepat ni. Ini baca cepat ni diberi hukum masbuk juga. Sebab kebanyakan imam-imam duk baca cepat. Ni dia bagi contoh imam-imam yang baca cepat. Maka wajib atas makmum itu ia rokok sertanya kerana ia seperti orang masbuk juga. Walaupun dia sempat berawal tapi imam tu jadi baca cepat, payah juga. Ni kita boleh ikut ni. Maka didapatnya ia rakaatnya. Dan jika jatuh seperti yang demikian itu, pada tiap-tiap rakaat sekali pun. Allahu Akbar. Ni kalau jatuh pada rakaat tiap-tiap sekali pun macam tu juga. Ni masalah imam macam cepat lah ni. Syarah hikam tinggi. Saya dulu kata guru, nak ngajar syarah hikam. Ni peringkat saya lah. Kalau mu nak ngajar syarah hikam, biarlah umur tu lebih daripada umur 40. Terlangkau Saya terlangkau. Syarah hikam ni, nak sebut tasawuf ni peringkat tasawuf mula-mula kena belajar ni, sepatutnya kita ni, mula-mula sekali kitab Penawar Bagi Hati. Yang kedua, baru naik kitab Minhajul Abidin. Ataupun kitab Hidayatul Azkiya. Kemudian baru naik, lepas habis tu, barulah naik kitab Hikam. Kitab Hikam ni, masjid-masjid dengan surau duk baca ni, saya tengok, orang Melayu kita ni suka sangat kitab besar-besar. Ambil syarah kitab Hikam. Padahal dia tak tahu kata, kitab yang bawah kitab Hikam tu, dia tak nak belajar pun. Sebab kitab Hikam ni dah ada 2 juzuk. Juzuk yang pertama tu dia bahas tarikat. Juzuk yang kedua dia bahas hakikat. Saya dulu waktu mengaji mula-mula kitab Hikam umur 21. Ya, kita kena belajar tu bukan apa, sebab syllabus daripada pondok kena belajar. Saya wajib kena belajar. Walaupun bukan peringkat saya masa tu. Lepas tu bila umur 21 belajar tak faham. Kemudian saya belajar balik kitab Hikam ulang kali kedua pada umur 30. Waktu di pondok di petani tu belajar kitab Hikam, baru nampak sikit-sikit. Baru nampak Alhamdulillah syarah kitab Hikam. Tapi saya takkan mengajar lagi selama mana saya tak lebih umur saya umur 40 ke atas. Sebabnya jelah kitab Hikam ni banyak amalan-amalan yang tersirat. Banyak di situ. Baik. Ustaz terlangkau ke perenggan 2 terus perenggan ketiga. Saya dah baca dah perenggan kedua tadi. Dan setengah daripadanya pula diberi hukum masbuk pula barang yang jatuh daripada kebanyakan daripada a'immah. Yang ni imam-imam. Imam-imam. Baik. Bahawasanya mereka itu bersegera, mereka itu membaca akan qiraahnya. Yang ni Fatihahnya. Ni masalah imam baca Fatihah cepat. Contoh kalau di Yaman, baca cepat saja tu. Maka tiada dapat makmum.
Tak sempat makmum kemudian daripada berdiri qiyamnya. Ni nak cerita apa ni? Daripada sujud. Tak sempat tu membaca Fatihah dengan sempurnakannya. Tengok. Jadi makmum tu tak sempat selepas daripada berdiri oleh qiyamnya, qiyam imam tadi daripada sujud, akan membaca Fatihah. Ni masalah rakaat kedua. Saya tergalik. Tak apalah. Tak apa puan. Baik. Jadi masalah ni rakaat kedua. Macam tadilah. Sama juga. Jadi bila kita dah bangun, kita orang muafiq mula. Bila muafiq tu, kita nak bangun dia, imam tu jadi baca cepat. Kita gerak-geri lambat. Ni sekarang tanya masbuk betul. Muafiq dah habis dah. Ni masbuk. Bila kita dah bangun tu, rakaat kedua, imam tu jadi baca cepat. Allahu Akbar. Allah, baca cepat sangat imam. Kita tak sempat nak habis lagi. Dikatakan kita orang yang masbuk juga. Diberi hukum kita tu seperti orang yang masbuk. Sebab apa? Sebab tak sempat dalam kadar masa 25 ataupun 27 saat. Kakak ambil apa kakak? Tutup kakak. Tutup pintu. Habis itu. Maka sudah rokok imamnya. Maka wajib atas makmum itu ia rokok sertanya kerana ia seperti orang masbuk. Dia seperti orang masbuk juga. Dia tak sempat. Imam dah rokok dah. Imam jadi macam cepat. Lepas tu bila dia bangun tadi tu, dia orang muafiq mula. Lepas tu dah bangun tu jadi masbuk lah. Sebab imam macam cepat tadi, kadar masanya hanya 27 saat saja. Ataupun 25 saat tu tak dapat. Maka dikatakan dia tu orang yang masbuk. Dan jika jatuh seperti yang demikian itu pada tiap-tiap rakaatnya sekalipun, walaupun tiap-tiap rakaat selepas itu imam jadi macam cepat juga, kita dikatakan diberi kita hukum orang yang masbuk juga. Habis itu. Baik. Dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab hendak tamatkan Fatihahnya. Kalau dia nak habiskan baca Fatihah ni macam mana? Tengok. Dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab hendak tamatkan Fatihahnya hingga rokok imamnya. Nak habis juga baca Fatihah. Aku tak pedulilah. Aku nak habiskan baca Fatihah. Dan bangkit imamnya daripada rokoknya. Atau ia rokok serta imamnya tetapi belum lagi ia dapat tamakninah. Tak sempat tamakninah. Mula-mula tadi dia tak sempat rokok bersama imam. Bangkit imam daripada rokoknya. Bila imam bangkit rokok maksudnya apa? Imam i'tidal lah. Bangkit tu kepada i'tidal. Tetapi belum lagi ia dapat tamakninah. Dan bangkit imamnya daripada rokoknya atau ia rokok serta imamnya. Rokok juga serta imam. Tapi belum lagi ia dapat tamakninah dahulu daripada bangkit imam daripada rokok. Dalam sekurang-kurang rokok. Dia nak dikatakan dia dapat bersama imam tadi. Rokok bersama imam tadi. Sekurang-kurang rokok. Dia panggil sekurang-kurang rokok tu dia panggil tamakninah bersama imam. Iaitu kadar masanya subhanallah. Tunggu ingat baik. Kata dia maka luputlah rakaatnya. Luput rakaat. Kalau nak habis Fatihah kan, bacalah Fatihah tak apa. Tapi luputlah rakaatnya. Maka hendaklah ia makmum yang masbuk tadi mengikut akad imamnya. Barang yang ada imam padanya, kemudian hendaklah ia datang akan serakaat lagi. Bila tu? Kemudian daripada salam imamnya. Seperti barang yang disebut akannya oleh Alamah Syamromulisi. Jadi cerita dia apa? Cerita dia, kalau kita nak baca Fatihah juga, contoh kita tu pada rakaat kedua juga nak habiskan Fatihah, tiba-tiba tak sempat kita bertamakninah dengan imam pada ketika rokok. Bila tak sempat tu, maka dikatakan rakaat kita luput. Bila rakaat kita luput, kita ikut imam macam biasa. Kemudian bila selepas imam beri salam, kita naik tambah satu
1 rakaat lagi. Habis. Bermula yang sunat. Bagi orang masbuk, bahawa jangan ia membimbangkan dengan membaca zikir. Ni saya baca cepat-cepat sikit lah ni. Kita baca dah hurai dah dulu. Cuba tengok sekali lalu kitab kita. InsyaAllah kita nak habiskan Qablih ni. Ni 9:30 tak apa. Setengah jam lagi insyaAllah boleh Kita tambah lagi masa Bermula perkara yang sunat. Bagi orang yang masbuk, bahawa jangan ia membimbangkan, bahawa jangan ia sibukkan dengan membaca zikir yang sunat. Tetapi hendaklah bagi ia tu, kemudian selepas daripada takbirnya, ia membaca Fatihah juga. Suruh terus baca Fatihah. Orang masbuk ni, kalau dah lambat, jangan terus baca doa iftitah. Terus baca Fatihah. Tu secara ringkasnya. Melainkan bahawa sangka ia dapat membaca Fatihah serta dibaca zikir yang sunat itu. Melainkan kita rasa kita sempat. Kita angkat takbir, Allahu Akbar. Tengok imam pun tertahu imam tu kena dah. Imam pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Panjang ayat ni. Dan baru aku baca doa iftitah dulu, lepas tu baca Fatihah. Dia kena sangka lah. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Tapi kena tahulah imam tu baca habis ke tak. Takut dia baca setengah aja. Tapi kita tahu imam ni jenis, imam aku ni jenis aku sikoh, aku tahu dah. Dia kalau habis baca amma yatasa'alun memang baca sampai habis. Kalau kita baca doa iftitah dengan Fatihah tu sempat, tak ada masalah. Tapi kita tahu dah, memang tak sempat, hanya kita sekadar baca Fatihah sahaja. Jangan baca zikir-zikir yang sunat. Apa zikir yang sunat? Doa iftitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Tu. Itu semua dah ada dalam nota tu. Baik. Kemudian dia kata, maka hendaklah didatangkan zikir yang sunat, kemudian dibaca Fatihah. Maka sunatlah. Hendaklah tu makna sunat. Maka sunatlah baginya didatangkan bacaan zikir yang sunat, kemudian kemudian dibacakan Fatihah. Selepas tu baru baca Fatihah. Kalau kita tahu kata imam tu baca panjang. Kalau kita sempat aku baca doa iftitah ni, tak apa, tak ada masalah. Minta izin tak apa. Siapa-siapa yang tak apa ni, kita dah kata kitab dah, tak ada masalah. Puan Zainab, tak ada masalah apa. Kita ni ulang kaji saja. Saya baca cepat ni. Pukul 10 habis insya-Allah, pukul 10 habis. Syukran, nanti tengok rakaman balik. Baik, okey, jumpa esok insya-Allah. Kemudian habis itu. Jadi kalau kita rasa imam tu kita sempat nak ikut dia, kita sempat kata boleh baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah, maka sunat kita baca. Tapi kalau tak sempat, kita tahu kata imam tu baca pendek, hanya kita orang masbuk, bila kita angkat takbir dia, terus kita baca Fatihah. Itu saja. Sebab apa? Sebab kita orang yang masbuk. Tapi kena ingat, kalau orang yang masbuk sekalipun, kalau kita tahu kata imam tu jenis baca panjang, boleh kita baca doa iftitah dulu, sunat bagi kita, kemudian baru kita baca Fatihah. Baik. Dan apabila rokok oleh imam dan sebelum lagi membaca orang masbuk itu akan Fatihah, maka tiada ia membimbangkan membaca yang sunat. Tu tak ada tu Itu kena likung. Tak ada. Saya terus baca pada point. Dan apabila rokok imam dan sebelum lagi membaca orang masbuk itu akan Fatihah. Kemudian daripada takbir umpamanya, maka hendaklah ia tinggalkan bacaannya dan wajib ia mengikut imamnya. Rokok, hal keadaannya wajib mengikut imamnya rokok. Maka ditanggung Fatihahnya atau setengahnya oleh imamnya. Ini kena ingat. Kalau kita tahu dah kita tak sempat dah, kita angkat takbir, kita dah lambat dah, Allahu Akbar. Kata dia wajib kita mengikut imam. Wajib wajib. Bila imam rokok, wajib kita rokok. Sebab dikatakan kita orang yang masbuk.
wajib kita tinggalkan bacaan sunat. Apa bacaan sunat? Doa iftitah. Wajib tinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tinggalkan. Dan wajib kita mengikuti imam. Terus mengikut imam rokok. Hal keadaan tu wajib kita mengikut imam. Keadaan rokok. Maka ditanggungkan Fatihah tu oleh imam. Walaupun kita baca sikit sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lepas tu imam rokok. Kita pun rokok. Walaupun kita tak baca Fatihah langsung. Walaupun kita ni baru baca Fatihah sikit pun. Sekalipun. Imam tetap tanggung bacaan Fatihah kita. Tu dia habis. Dan jika adalah makmum yang masbuk lambat bacaannya. Maka tiada wajib. Ini masalah lain. Dan jika adalah makmum yang masbuk lambat bacaannya. Maka tiada wajib membaca akan barang yang lainnya. Daripada yang didapatnya. Di sini. Kita ni jenis lambat baca. Baca itu lambat. Orang masbuk pula tu baca lambat pula dah. Nak pergi baca doa iftitah buat apa? Wajib kita baca Fatihah terus. Tengok. Dan jika adalah makmum yang masbuk lambat bacanya, maka tiada wajib membaca akan barang yang lainnya. Ini akan Fatihah selain daripada Fatihah. Daripada yang didapatnya di sini. Yang ini pada masalah masbuk. Ini kena ingat. Bersalah pada barang yang telah dahulu pada barang yang muafiq di sana. Kerana barang yang ada di sini dimudahkan dia. Maka patutlah dipeliharakan halnya. Tiada yang lainnya. Bersalahan pada orang muafiq intaha. Intaha barang yang disebut akannya masalah ini pada kitab Tuhfah. Apa masalah? Jadi masalah ni pula. Apa dia? Masalah orang masbuk, kalau dia baca lambat, dia ni baca lambat, wajib dia kena baca Fatihah terus. Kalau imam dah rokok, dia terus ikut imam rokok. Tapi bersalahan bagi orang yang baca lambat, dalam masalah orang yang muafiq. Orang yang muafiq yang baca lambat, wajib dia kena habiskan baca Fatihah dia. Walaupun ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Tu yang dulu. Sebab tu dia kata bersalahan tu. Habis itu. Itu yang disebut di dalam kitab Tuhfah. Tuhfatul Muhtaj. Karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Habis. Dan memadalah. Sahlah didapat bacaan ini akan dia. Daripada Fatihah itu. Maka ia dihukumkan seperti orang yang mendapat. Ia makmum kemudian pada takbir imamnya. Ia di dalam rokok. Wajib ia rokok didapatnya. Wajib ia rokok. Wajib dia rokok berserta dengan imam. Kemudian didapatnya. Nescaya didapatkan akan rokaatnya tadi. Tu dia. Itu semua saya dah bagi rujuk domain semua siap. Dulu saya dah suruh dobit dan sebagainya. Ini hanya cara baca secara laju. Tapi saya dah bagi dobit dah dulu siap dah tu. Didapatnya apa? Saya bagi dobit dulu dah. Maksud didapatnya dengan makna nescaya didapatkan akan rakaatnya. Wajib kita ikut imam. Orang yang baca lambat tadi tu, masbuk, orang baca lambat tapi masbuk, wajib dia terus ikut imam. Adapun orang yang baca lambat, orang yang muafiq, tak boleh ikut imam, dia kena habiskan baca Fatihah dia walaupun ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Tu jawapannya. Maka orang yang masbuk itu wajib mengikut imamnya pada rokoknya rokok imam. Kena ikut. Sama ada dapat membaca sesuatu daripada Fatihah atau tiada dapatnya sesuatu. Tak kira dapat ke tak dapat baca Fatihah. Sama ada sedikit baca ke ataupun tak dapat langsung. Wajib kena ikut imam terus. Katanya, dapatlah rokaatnya. Maka dapatlah rokaatnya. Habis. Maka jika adalah masbuk, tiada dapat membaca Fatihah. Atau dapat setengahnya jua. Maka ditanggung Fatihah itu oleh imamnya dengan syaratnya. Ni ada syarat. Ni syarat. Dulu dah bagi dah. Dia panggil apa tu? Orang yang mestilah mutatahhir.
Dulu. Syarat-syarat tu muka surat apa tu? Kak Zu? Dalam nota tu muka surat apa? Dalam nota. Ni nak habis dah. Bawah tu khilaf saja tu sikit dah. Tolong bagi tahu nota tu muka surat apa. Baik. Ni ada syarat dia. Jika adalah imamnya mutatahhir dan bukan pada rakaat yang lebih. Mutatahhir tu apa? Iaitu imam yang ada wuduk. Mesti ada wuduk. Tapi kalau masalahnya imam yang tak ada wuduk ni, masalahnya dia terlupa. Ni semua saya dah bagi dobit dulu. Kemudian selepas habis solat baru dia ingat kata dia tak ada wuduk. Bagi makmum yang masbuk tadi, wajib dia naik kena tambah 1 rakaat lagi. Satu masalah. Masalah kedua pula, masalah imam yang mengerjakan rakaat yang lebih. Pun begitu juga. Kalau bagi imam melakukan rakaat yang lebih, makmum tadi tu wajib dia kena bangun, kena tambah 1 rakaat lagi. Kalau makmum yang masbuk lah, dia tertinggal rakaat tadi, dia kena tambah. Tak memadai. Itu kita dah hurai dulu. Habis. Seperti rakaat yang kelimanya. Dan syarat lagi ia dapat rokok itu dengan tomak ninah. Ni masalah. Ni maklum lah. Nak dikatakan, nak ditanggung bacaan Fatihah kita tu, mestilah kita tu sempat bertomak ninah dengan imam. Sebelum lagi bangkit oleh imamnya, sekurang-kurang rokok. Maka jika kemudian terlambat ia sebab baca Fatihah hingga bangkit imamnya daripada rokok, maka luputlah rakaatnya. Rakaat tu luput. Maksudnya rakaat tu tak dikira, disia-siakan. Bila disia-siakan, maka rakaat tu disia-siakan, maka diikut tu apabila imam bagi salam, dia kena tambah 1 rakaat lagi habis. Dan jika masyhur ia dengan baca zikir yang sunat. Ni. Ini yang masalah. 2 minggu lepas. Minggu lepas. Dok sibuk baca zikir sunat, wajib dibaca Fatihah tu wajib digantikan. Tu. Wajib atasnya dibaca Fatihah kadar huruf yang membaca zikir yang sunat yang membimbangkan dia. Atau kadar masa diamnya. Masalah apa? Masalah dia dok sibuk baca doa iftitah. Kemudian imam rokok dah. Wajib dia kena gantikan bacaan Fatihah dia. Wajib tu ganti kadar masa selama mana dia baca doa iftitah tu, berapa banyak masa dia. Masa itulah dia kena ganti. Contoh, doa iftitah dia baca selama dalam 15 saat. Wajib dia kena gantikan bacaan Fatihah tu lebih kurang 15 saat. Kadar mana yang sempat lah. 15 saat. Wajib kena ganti. Tengok. Wajib dibaca Fatihahnya kadar huruf membaca zikir yang sunat yang membimbangkan dia, atau kadar masa diamnya, ataupun dia diam je. Wajib kena ganti. Imam dah rokok, Allah aku diam lama tadi 10 saat. Baca Fatihah sama 10 saat. Bukan habiskan Fatihah. Maksudnya baca sekadar mana Fatihah tu lebih kurang 10 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Kita rokok terus. Itu kadar masa 10 saat kita diam tadi. Baik, saya cakap cepat sikit sebab nak habiskan kitab. Bukan habiskan, ulang kaji. Semua ada nota, semua ada. Dan hendaklah ia ijtihad pada demikian itu dengan sekira-kira ghalib. Berat sangkanya sama ada pada surah ini membaca daripada Fatihahnya sesuatu atau tiada. Maka jika membaca ia akan qada yang wajib atasnya, dan wajib ia rokok serta dapatnya akad imamnya di dalam rokok. Kena wajib kita kena dapatkan dengan rokok imam. Dan dapat ia tomak ninahnya dengan yakin. Syarat kena yakin dapat tomak ninah dengan imam. Maka didapatnya akan rakaatnya habis. Maka nescaya didapatkan akan rakaatnya habis itu. Dan jika mengangkat oleh imamnya akan kepalanya daripada rokok, dan ia tamamlah bacaan Fatihah, tiada dapatnya akan imam di dalam rokoknya tomak ninah sertanya imam pada rokok. Itu lagu mana? Dia duk ganti tadi bacaan Fatihah dia tadi. Duk ganti tadi tu. Dia duk tambahkan Fatihah tu, tiba-tiba imam tu dah mengangkat kepala.
pada i'tidal. Dia kata apa di sini? Maka luputlah rakaatnya. Maka hendaklah ia datangkan serakaat lagi kemudian daripada salam imamnya. Kena ganti baliklah satu rakaat. Kalau tak sempat tu. Habis itu. Dan jika angkat imam akan kepalanya daripada rokok, padahal ia belum lagi sempurna membaca Fatihahnya. Ni kena ingat. Dan jika angkat oleh imam akan kepalanya daripada rokok, ini kepada i'tidal, padahal ia belum lagi sempurna membaca ia Fatihahnya. Kalau imam tu suka baca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua, boleh tak suatu dekat akhir Fatihah imam tu, maka kita mulakan baca Fatihah kita pula, sebab nanti tak sempat kerja imam. Boleh baca hukum makruh. Kita dah beritahu masa baru ni. Dia baca surah Al-Ikhlas. Biar apilah dia baca surah Al-Ikhlas pun. Kita orang muafiq. Kita habiskan baca Fatihah kita juga. Kalau kita orang muafiq. Nak kerja imam buat apa? Kita orang yang muafiq. Kalau kita mulakan bacaan Fatihah kita dekat akhir Fatihah imam, hukum dia makruh. Sebab apa? Sunat kita mendengar bacaan imam. Apabila imam sebut amin, kan bacaan saktah dulu kita dah ajar dah. Dalam masalah bab muafiq. Kan makruh hukum dia. Sebab tu kita bila imam sebut amin, kita baru baca Fatihah. Tak sesuai kerja imam. Kita orang yang muafiq, tak ada masalah apa. Ingat aja Khairul. Baik. Sikit lagi nak habis. Ni masalah khilaf. Dan jika angkat oleh imam akan kepalanya pada rokok, padahal ia belum lagi sempurna membaca Fatihahnya. Tak habis baca Fatihah lagi. Nak ganti dengan huruf tadi tak sempat lagi habis. Dan ia tamamlah bacaannya Fatihah. Tiada didapat akan imamnya dalam rokoknya, tomak ninah serta pada rokok. Maka luput rakaatnya. Habis itu, maka hendaklah ia datangkan serakaat lagi daripada salam imamnya. Ni maklum. Kemudian, dan jika angkat imam akan kepala daripada rokok, padahal belum lagi sempurna lagi macam Fatihahnya. Imam tu dah daripada rokok pergi ke i'tidal. Padahal dia tak sempurna lagi macam Fatihah dia. Nak ganti dia tak sempat. Ambil nak buat. Lazimlah ia niat mufarakah jua, seperti barang yang diiktimadkan dia oleh Syekh Ibn Hajar pada Minhajul Qawim dan Syekh Khatib Syarbini pada Munil Muhtaj dan Syekh Ramli pada Nihayah ni, Nihayatul Muhtaj. Dan habis itu, kalau mengikut pendapat tiga ni, Ibn Hajar, Imam Ramli dan Imam ataupun Syekh Khatib Syarbini, wajib dia kena niat mufarakah. Ini bukan muktamad. Yang muktamad ni, dan berlaku Syekh Islam bahawasanya ia tiada lazim mufarakah dan boleh pula mengikut imamnya turun sujud. Ditanggungkan rokoknya, ditinggalkan rokoknya. Slow-slow tak apa. Okey, slow-slow tak apa. Okey, baik. Ada 10 minit lagi. Okey, ni payah. Part ni susah sikit. Baik. Okey, ni berkaitan dengan masalah slow sikit. Tak apalah, kita habis dalam 10 habis kot. Yang depan tu dah mudah sikit lah. Ni payah sikit. Baik, ni masalah apa ni? Kita kena ingat. Ni masalah yang dulu. Masalah orang tu dia duk baca Fatihah, dia nak gantikan bacaan Fatihah dia dengan bacaan sunat. Dia berkait. Jika angkat oleh imam akan kepalanya daripada rokok kepada i'tidal, padahal ia belum lagi sempurna membaca Fatihah. Dia tak habiskan baca Fatihah. Maksudnya sempurnakan bacaan Fatihah ni maksudnya dia tak dapat menggantikan bacaan Fatihah dia tadi tu. Tak sempat dengan nak gantikan dengan bacaan sunat tadi. Sebab dia sempat dia duk baca Fatihah, dia duk baca doa zikir sunat. Bila baca zikir sunat tu,
Tak sempat nak gantikan masa dia dengan baca zikir sunat tu, tiba-tiba imam dah rokok. Bila imam dah rokok, dia kena habiskan baca Fatihah tu juga. Apa dia? Kadar masa 15 saat tadi. Tiba-tiba imam tu dah i'tidal. Kalau mengikut pendapat Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, Syekh Khatib Syarbini, dalam kitab Mi'ajul Qawim, dalam kitab Munil Muhtaj, dalam kitab Nihayatul Muhtaj, kata dia wajib niat mufarakah. Kemudian kata Syekh Zakaria Ansari, guru pada mereka, dia kata tak wajib niat mufarakah. Habis tu, dia kata terus boleh pula mengikut imamnya turun sujud, ditinggalkan rokoknya. Bila imam dah i'tidal, kita boleh terus ikut imam sujud. Boleh tu ikut imam. Boleh. Kata Ibn Hajar. Maka mafhum kalam Syekhul Islam, makmum itu khiyar, ada dua pilihan. Antara niat mufarakah dan antara tinggalkan aturan semayang dirinya dan mengikut akad imamnya turun sujud. Jadi masalah ni boleh dua. Sama ada dia nak ikut imam boleh, ataupun dia niat mufarakah. Tapi kena ingatlah, kalau imam tu dah i'tidal dah, kita kena ingat ni orang masbuk tau. Bila imam dah i'tidal dah, dia terus meninggalkan rokok, terus ikut imam sujud. Tapi rakaat kita tak dikira lah. Dikira lara. Maka wajib kena tambahkan satu rakaat lagi selepas daripada salam imam. Tu kena ingat. Lama ingat, ni makmum muafiq ni. Imam tanggung tak? Dia masalah makmum yang masbuk. Tapi dia tak sempat rokok bersama imam. Imam dah i'tidal. Bila imam dah i'tidal, kalau mengikut pendapat yang mula-mula tadi, kata wajib niat mufarakah. Kalau mengikut pendapat yang Syekh Zakaria Al-Ansari, ni muktamad kita pegang ni, kita terus ikut imam. Kadar imam sujud, kita sujud imam. Kita pun terus sujud juga. Tapi kena ganti satu rakaat lagi. Itu maklum. Dan telah cenderung iktimadnya oleh Syekh Ibn Hajar pada dua syarat irsyad bahawasanya adalah dihubungkan orang yang ketinggalan dengan uzur. Maka diuzurkan ketinggalan itu hingga 3 rukun yang panjang. Tu dia. Maksudnya orang yang dia kata dipersamakan, dihubungkan, ini dipersamakan masbuk itu orang yang ketinggalan dengan uzur. Dia kata orang ni orang ketinggalan dengan uzur, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Boleh pula dah. Ni pendapat yang ketiga dah. Dan telah dinakalkan pada tufah daripada kebanyakan ulama, orang yang masbuk yang membimbangkan membaca zikir yang sunat itu, membimbang ni duk sibuk. Apabila rokok imamnya, tiada lazim ia bawa membaca akan qadar barang yang luput sebab baca yang sunat itu, tetapi hendaklah mengikut imamnya pada rokoknya. Kata inilah yang dipilih, tetapi telah merojekkan dia perhimpunan ulama mutaakhirin. Ini lagi mudah. Dia kata orang yang masbuk tu yang membimbangkan, yang duk baca Fatihah tadi tu, tak apa. Lazim ia bawa membaca akan qadar bacaan yang luput sebab baca yang sunat itu, tetapi hendaklah mengikut imamnya pada rokoknya. Ni hukum yang dipilih tadi. Maksudnya apa? Yang ni cerita dia terus ikut imam. Tak baca Fatihah pun tak apa, tak ganti pun tak apa. Tu dia. Tapi bukan kaum muktamad. Kaum muktamad tadi kena ganti juga bacaan Fatihah kita tadi. Tengok nota tadi. Tengok nota tu fahamlah. Baik. Inilah yang dipilih, tetapi telah merojekkan, telah mengkuatkan dia perhimpunan ulama mutaakhirin dan telah membincangkan, telah bercakap oleh mereka itu pada mengambil istidlal baginya, dan bahawa kalam Syaikhain iaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i menghukumkannya hingga akhir barang yang ada padanya, iaitu bacaan kalam itu, iaitu bacaan yang ada padanya pada bacaan itu. Apa dia? Adalah kalamnya
yakni Syekh Ibn Hajar seperti ia taradud antara katanya ini. Jadi taradud ni dia berbolak-balik. Jadi dia ambil kata Imam Nawawi ni dengan Imam Rafi'i ni, maksudnya dia taradud. Maksudnya berbolak-balik. Nak ambil yang mana ni? Kalau ikut 3 tadi tu masbuk. Masbuk. Maksudnya kalau dia dah masbuk, dia baca zikir sunat tu tak apa. Terus rokok bersama imam. Kalau tak sempat baca Fatihah pun tak apa. Tu dia. Dia dari taradud. Taradud ni berbolak-balik. Orang petani kata, gi mari. Berbolak-balik. Hati dia tu berbolak-balik. Nak ambil masa tu, nak ambil ni ke nak ambil ni? Nak ambil ni ke nak ambil ni? Tengok. Taradud antara kata ini dan antara kalangan Syekhul Islam dan antara barang yang terdahulu daripada Minhajul Qawim dan cenderung ia kepadanya terlebih hampir. Dia cenderung kepada dan cenderung ia Imam Ibn Hajar tadi kepadanya. Kepada apa? Kepadanya. Yakni kepada masalah kata ditinggalkan. Tiada lazim ia baru membaca akan qadar bacaan tadi tu. Masak apa ni? Baik. Jadi Imam Ibn Hajar muqallibu maksud taradud. Jadi begini. Jadi Imam Ibn Hajar dia taradud. Nak ambil masa satu. Ambil guru dia ke nak ambil perkataan orang dulu. Ulama mutaakhirin. Kemudian dia cenderung kepada kata bahawasanya tak wajib nak menggantikan bacaan Fatihah tadi. Terus ikut imam dia kata. Tu dia. Habis itu. Jadi masalahnya apa? Kita nak pegang mana satu ni? Kita pegang kaum yang muktamad iaitu Syekh Zakaria Ansari, guru mereka. Apa dia kaum muktamad? Iaitu ada 2. Satu boleh niat mufaraqah, satu lagi boleh kita niat terus mengikut imam. Apabila imam sujud, kita terus sujud. Kita meninggalkan rokok kita. Kita meninggalkan i'tidal kita. Terus kita mengikuti imam. Sebab kita nak dapat pahala jemaah. Kalau niat mufaraqah tak dapat pahala jemaah. Itu pendapat yang muktamad. Jadi semua ada 4 pendapat. Yang pertama, 4 pendapat Yang pertama, Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, Syekh Khatib Syarbini, dia kata wajib niat mufaraqah. Satu. Yang kedua, kalau mengikut pendapat Syekh Ibn Hajar, dalam kitab Irsyad dia kata, dipersamakan hukum dia seperti orang yang ketinggalan 3 rukun yang panjang. Maksudnya orang tu seperti orang muafiq. Kena habiskan baca Fatihah juga. 2 dah. Yang ketiga, dia kata tak perlu berganti dengan Fatihah. Kalau imam dah rokok, terus rokok. Itu pendapat dia mengikut pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Itu Ibn Hajar pegang perkataan tu. Yang keempat, Syekh Ibn Hajar, Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu kita pegang. Syekhul Islam, Syekh Zakaria Ansari, dia kata wajib, boleh kita niat mufaraqah ataupun kita terus mengikut imam, kita tinggalkan tertib rokok dan i'tidal, terus kita ikut imam sujud. Tapi kena ingatlah, rakaat kita tadi dilarangkan, tak dikira. Wajib kena tambah 1 rakaat lagi selepas daripada imam memberi salam. Itu semua 4. Habis itu. Habis, last sekali. Tatmimul masalah. Jika syak ia, adakah ia orang yang muafiq atau ia daripada orang yang masbuk? Ni dia syak. Ya, aku muafiq ke masbuk? Aku muafiq ke masbuk? Maka berlaku pada tufah dalam kitab tufah bahawasanya lazimlah ia ihtiyat, beringat, ambil beringat. Maka hendaklah ia takhalluf. Apa takhalluf? Yang ini menyalahikan akad imam. Kerana mentamatkan bacaan Fatihahnya. Dan tiada didapatnya akar rakaatnya. Dengan takhalluf. Telah memfatwa akan dia oleh Syekhul Islam
Dan atasnya, jikalau tiada, tambahkan Fatihahnya hingga berkehendak imam itu turun kepada sujud, maka tak kala itu lazim ia niat mufarakah. Jadi kita nak ikut mana tadi? Yang terempat tu, kita ikut imam ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Itu yang selamat. Boleh niat mufarakah boleh, ataupun terus kita ikut imam. Yang baiknya kita ikut imam teruslah. Tapi lepas tu kita tambah satu rakaat lagi. Kena habiskan juga. Kena gantikan zikir yang sunat tadi tu, iaitu doa iftitah tadi tu, gantikan dengan kadar mana yang kita baca. Contoh kita baca sekadar 15 saat. Ada dalam nota, ya betul. Kak Hati, oh, tolong sebab ada yang tak ada dalam WhatsApp, ada yang tak ada grup Telegram. Tolong hantarkan nota dalam apa? Dalam Facebook ni. Boleh Jaidin baik. Baik. Jadi masalah tamim masalah, dia syak orang tu muafiq. Dia syak adakah muafiq ke? Tak apa Jai. Dia syak sama ada dia muafiq ke masbuk. Jadi hendaklah ia, maka ia takhalluf. Takhalluf ni maksudnya dia menyalahikan akan imam. Kerana nak menyempurnakan bacaan Fatihah dan tiada didapatkan akan rakaatnya. Tak dapat rakaat tu kalau dia habiskan Fatihah. Habis tu telah memfatwa akan dia Syekhul Islam, dan atas fatwa ini, jikalau tiada tamamkan Fatihahnya hingga berkehendak imam itu turun kepada sujud, maka tak kala itu lazimlah ia niat mufarakah. Jadi bila dia duk syak tu, kita dah habiskan Fatihah juga. Tapi nak habiskan Fatihah tu, jangan sampai imam turun pada sujud. Sebab dia syak, aku orang muafiq ke masbuk? Aku muafiq ke masbuk? Dia kena habiskan Fatihah juga. Tapi sebelum daripada imam turun sujud. Kalau tak habis pada turun imam turun sujud, wajib dia kena niat mufarakah. Tu dia tengok. Maka jika tiada dikerjakan niat mufarakah seperti yang demikian itu, batal sembahyangnya, batal sembahyang. Duk baca Fatihah lagi, batal sembahyang. Tu dia. Seperti bandingannya barang yang telah tersebut, dan barang masalah yang telah tersebut. Dan bermula hukum yang diiktimad Khatib Syarbini dan Syekh Ramli bahawasanya ia seperti orang yang muafiq. Ada khilaf pula. Dia kata orang muafiq. Bila sebut orang muafiq, maka diberi hukumnya hendak ia lakukan atas tertib semayang dirinya dan didapatnya ia rakaatnya selama belum lagi lalu masa terlebih daripada 3 rukun yang panjang. Dan dengan dia telah memfatwa Syihabur Ramli dan yang zuhir kalam imdad cenderung kepadanya, yakni kepada kaul Syihabur Ramli. Jadi apa masalahnya? Jadi masalah ni, kalau kita kata kita ragu-ragu aku orang muafiq ke masbuk, kita berpeganglah kepada Imam Ramli. Inilah muktamad. Kita cenderung pada Imam Ramli kata bahawasanya kita orang yang muafiq. Bila kita orang yang muafiq, dimaafkan kita ni ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Kalau kita syak, aku muafiq ke masbuk, tak apa. Kita ikut Imam Ramli, itulah cenderung yang muktamadnya, yang zuhir dia di situ, dikatakan kita orang yang muafiq. Habis itu, itu dalam kitab Syekh Khatib Syarbini dan Imam Ramli. Jadi yang dulu pendapat situlah. Kalau pendapat yang pertama tadi itu fatwa oleh Syekhul Islam. Kalau dia tak nak, dia kena niat mufarakah sebelum daripada imam turun sujud. Tapi kalau dia dah habis, dia tak habis baca Fatihah lagi, imam dah turun sujud, kalau dia tak niat mufarakah, maka wajib dia maka batal sembahyang dia. Habis itu,
Tu dia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa musalliyan wa musalliman ala afdal makhluqati kullama zakara zakirun wa kullama ghafala an zikrin ghafilun wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi at-tahirina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dah baca dulu dah habis. Wallahu a'lam. Macam mana nota okey semua? Dah habislah kita punya revision kita. Revision kita 2 hari. Minggu lepas hari Ahad, minggu ni hari Sabtu. Esok dah masuk kitab baru. Kitab baru kitab Musalli juga. Cuma kitab ni kita kedepankan balik. Alhamdulillah, faham? Siapa semua dapat nota, nanti minta admin Kak Aini ataupun Kak Ati tolong letakkan nota dalam Facebook. Minta letak dalam Facebook bagi siapa yang tak dapat ambil nota. Alhamdulillah. Saya baca cepat hari ni bukan apa bila esok saya tak baca cepat dah, saya baca satu-satu. Hari ni dia baca cepat, masuk gear 5, gear 5. Sebab apa? Sebab orang dah biasa dah. Dah baca dah. Kita dah baca dulu satu-satu dah. 15 pertemuan. Hari ni kita baca laju. Baca laju je. Bila batal solatnya dia kena keluar saf kan, tak payah keluar. Duduk situ, teruskan sembahyang macam biasa. Jap. Batal sembahyang kan batal apa? Jap. Apa dia kata ni? Batal solat. Oh, batal solat. Kalau batal solat tu tengoklah. Nak sembahyang situ pun boleh, nak keluar pun boleh. Tapi keluar saf lah. Tapi tengoklah, jangan sampai langkah kepala orang tu, janganlah. Tengoklah. Kalau batal solat. Tapi sembahyang situ lah. Tapi kalau sembahyang, kalau niat mufarakah, sembahyang kat situ je. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur tak banyak faham setakat ni. Alhamdulillah. Bila dah banyak faham tu, tolong ingatkan sampai bila-bila. Ambil nota tu jangan buat. Ambil nota tu bagi kat anak-anak. Senang. Kongsikan dengan anak-anak. Kita dah ada nota tu, kongsi dengan anak-anak. Photostat. Ni mak ataupun grup share grup WhatsApp dengan anak-anak. Lepas habis ni nota terus bagi kat grup keluarga, grup family. Hantar. Hantar kat grup family apa semua. Lepas tu bagi kat kawan-kawan. Grup kerja dulu ke apa ke. Geng-geng pencen apa semua tu bagi kat hantar sana. Betul. Mungkin tak faham. Itulah. Itulah kalau orang awam sangat ni boleh bagi juga. Tapi kita kena explain apa? Kena bagi terang kat dia balik lah. Kalau dia tanya soalan tu kita kena jawab Tunggu nota lagi. Baik Jaidan. Jadi boleh kita bagi orang awam boleh. Tapi bila dia dah dapat, dia baca dia tak faham, dia tanya kita. Kita jawablah. Kita jawablah. Jangan tak jawab pula. Oh ni saya tak tahu ni. Tahu lupa habis dah. Ini masalah apa orang tanya buat nota ni? Kita sampai dah revision 2 kali dah. Kalau tak ingat, tengok nota, tengok apa yang kita belajar dulu. Dobik kita balik. Baik, insyaAllah esok kita kitab ni. Esok bermulalah kitab kita Munyatul Musalli. Kalau cuti pun buat apa, duduk saja juga. Bacalah esok. Saya baca esok. Esok tak ada gimana pun, PKP nak gimana. Nak bawa anak pergi zoo ke, nak gimana pun tak boleh. PKP. Tak apalah, esok saya baca. Esok baca macam biasa. Esok kita mulakan dengan kitab kita Munyatul Musalli yang depan sekali. Ini risalah yang bernama Munyatul Musalli. Esok muka depan sekali kita bahas. Baik. Semua faham? Alhamdulillah. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan yang ibu sekalian. Dengan adalah tempat insya-Allah boleh fahami semua. Kalau nak bagi fahami semua tu, nota tu kita tengok balik. Kalau semua dah faham guru kita, okeylah. Habis itu, jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan. InsyaAllah kita jumpa esok.
pukul 8.30 macam biasa. Kitab Muyatul Musalli. Jadi saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa dalam kuliah saya sewaktu saya mengajar tadi ataupun sebelum daripada ni, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa ke, kalau ada salah ke, saya minta maaf. Jadi sekadar itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, insya-Allah tersambung esok kitab kita. Alhamdulillah. Khatam. Kalau ada penambah baik untuk nota pun tak ada masalah. Tolong dobit-dobit sikit-sikit lah. Tak apa. Kalau ada siapa-siapa nak menambah baik ataupun Kak Azuz ni nak menambah baik dalam kitab kita, tak ada masalah. Nota tu boleh update, sentiasa update boleh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Hati. Semua yang banyak membantu saya. Wallahu a'lam.